Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Borak Santai bersama MT Football. Tapi minggu ni kita special sikit lah. Kita tak buat live dekat YouTube macam biasa. Dan kita hanya menjalankan secara Zoom sajalah. Kita buat di aplikasi Zoom dan upload video di YouTube untuk tontonan semua. Dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang masih lagi support MT Football Production sehingga ke hari ini. Tanpa anda semua, kami semua takkan mampu dan juga takkan mempunyai semangat untuk nak laksanakan borak santai bersama MT Football. Macam biasa, saya tak berseorangan. Hari ini saya bersama dengan 3 orang rakan saya daripada MT Football Production sendiri. Saya ada Izan, Daniel Kacak dan juga Yim. Okay Izan, Yep. apa cerita bro? Sihat ke? Alhamdulillah aku sihat. Cuma aku agak rabak sikit sebab tu aku tahun ni SPM sebab belajar semua tu tahu lah. Benda biasa. Lepas tu kelas online yang buat aku rimas sikit lah. Okay, tu je. SPM lah. Kalau nak tuition dia PM aku lah. Okay, next kita ada Daniel Kacak. Daniel Kacak ni boleh katakan kita punya panel tetap lah. Tiap minggu ada. Antara panel favourite penonton-penonton. Alright Daniel. Okay Daniel kat sana. Line semua okay Alhamdulillah. Lain semua okey. Ya. Tak ada hal. Cuma mood je tak okey sikit. Okay, tak apa. Kita releasekan kita punya stres semua dalam sesi hari ini. Dan yang panel yang ketiga kita ada Yim. Siapa lagi kalau bukan fans Tegar KL United. Okay Yim, cakap apa-apa sikit dekat kita punya penonton. Okay lah, kepada ucapan awal. semua followers MT Football, kami ucapkan terima kasih lah sebab korang support kita daripada awal sampai ke akhir. Dan mungkin kalau kita ada tersalah cakap ke apa, tersalah fakta ke apa, kita mohon maaf lah. Especially kepada fan-fan KL lah yang aku dah promote kat korang. Aku terima kasih juga kat fan-fan KL kerana sudi support kita orang. Itu je lah. Okay. Jadi saya tak nak sembang-sembang panjang lah. So, borak apa minggu ini? Kita nak borak pasal apa minggu ni? Kita ada topik-topik yang best sebenarnya. Memang topik yang ada topik viral, ada topik kontroversi dan ada juga isu-isu yang terkini lah. Alright, antara isu yang kami nak bincangkan pada edisi kali ini adalah tentang JDT 2021. Ini isu yang terkini lah yang memang kita tengok dekat mana-mana news sekalipun memang ada mention pasal JDT. Memang saya tak nafikan. Dan kemudian kita akan sembang tentang Liga Malaysia yang akan bermula pada 5 Mac. Yang mana MKN dah pun bagi green light dekat kita semua yang Liga boleh start training minggu depan. So tak mustahil Liga akan start 5 Mac. Dan MFL pun dah bagi tahu benda tu. Kemudian kita akan ceritakan tentang isu tunggakan gaji Melaka United. Ini isu kontroversi ni. Memang banyak lah. Kita boleh kupas petang ni ya. Silap-silap. Masing-masing boleh bergaduh ni. Isu yang panas ni. Dan seterusnya kita akan tentang aplikasi Shoot. Aplikasi baru yang akan dilancarkan oleh MFL. Dan yang terakhir, tak ada topik ni tak lengkap lah. Kita punya borak santai kan. Kita nak sembang tentang Liverpool. Tim champion lah sangat. Liverpool dibalun di Anfield lah kita nak sembang. Tapi manakan topik itu topik yang best, kita simpan di penghujung segmen. We save the best for the last. Okay, saya tak mau nak buang masa panjang-panjang. Kita nak cerita tu lah tentang JDT 2021. So, saya nak tanya Izan dulu lah. Izan lah. Macam mana Izan tengok? Macam mana kau tengok dia punya squad 21 ni? Ada yang cakap memang 100% complete dan sekali bila JDT dah release, JDT punya full squad, memang tak dinafikan lah. Memang 100% calon champion Liga Super kali ke-8 lah. So macam mana kita rasa? Bila aku tengok sendiri line up untuk tim JDT untuk tahun depan, kau boleh tengok player-player semua kan. Kau boleh buat 2 tim untuk Liga Super dan juga ACL. Sebab kalau kau buat satu tim untuk 3 tim sekali pun lah, dia memang cukup. Memang untuk macam saya cakap memang complete lah. Kau buat 2 tim kau boleh untuk kau macam asingkan untuk tim ni untuk Liga Super, untuk Liga Malaysia. Okay, tim ni kau main untuk ECL. So tak ada masalah. Cuma masalah dekat dalam ni adalah pemain-pemain yang susah nak tunjukkan diorang punya kehebatan, diorang punya performance dekat Jurati. Sebab apa? Diorang punya
bila kau tengok dekat tengah ada Herrera, Syafiq dan Hazwan striker tengah. So kau tengok macam memang komplit lah. So diorang nak kena challenge diri diorang untuk dapat first E. Kan kalau kau tengok memang untuk JT punya squad ramai player daripada Harimau Malaya sendiri. So ada orang yang aku tengok kat Twitter, ada orang cakap ini sebenarnya training untuk sebahagian pemain untuk Harimau Malaya. Tapi ada dalam setup team juga ada seorang player yang menjadi kontroversi dekat pasukan JT iaitu Muhammad Sumari yang pada asalnya owner club JT iaitu Tengku Ketujuh sendiri mendedahkan kontrak dia bersama pasukan Selangor FC, tapi lalas bila pergi ke JT tu orang macam bengang tu sebenarnya. Orang sebenarnya tak kisah kalau dia nak pergi ke JT sekalipun. Tapi ramai orang yang bengang bila TMJ sendiri dedahkan kontrak Sumari dekat media sosial tu secara public. So orang macam fikir dia yang tunjukkan kontrak yang nak burukkan, lalas dia yang ambil. Lebih kurang macam tu lah. Dan aku agak suka macam happy suka sama je. Happy bila a legend come back to JDT iaitu Syafiq Rahim. Kita tahu semua tahu Syafiq Rahim punya gameplay macam mana. Dia even kat Melaka itu pun dia agak kurang. Tapi InsyaAllah dengan bila dia dah join JT dengan fasiliti yang cukup, dia kemungkinan main di ACL, InsyaAllah dia akan bermain dengan lebih baik daripada dia main dekat Melaka masa sebelum-sebelum ni. Okay, sebenarnya kan saya memang shock lah bila nak cerita pasal play JDT kan. Kalau kita tengok di segi individual performance kan, especially dua isu ni lah yang isu tengah panas sekarang ni. First, Sumare. Second, Syafiq Rahim. Okay, so Daniel, apa yang kau rasa bila TMJ ataupun dekat social media page JDT ni suddenly release ataupun post yang Syafiq Rahim buat comeback dengan JDT? Sebab kita tahu lah macam Syafiq Rahim punya background achievement dengan JDT macam mana kan. Dia boleh dikatakan almost perfect lah. Dia dapat almost semua achievement yang dia main dengan JDT. Kecuali ACL ni lah yang dia target. Tapi bila boleh dikatakan jarang lah diturunkan. So bila Syafiq Rahim dah balik JDT, apa dia rasa dia punya macam rancangan? Aku sebenarnya bila Copot is back ni aku tak terlalu teruja, tapi aku juga tak terlalu ni lah. Sebab aku tahu yang Copot dia punya Syafiq Rahim Syafiq Rahim dia punya zaman kegemilangan dah, aku rasa dah peak dah habis lah pun. Tapi kalau kita nilai dari sudut yang positif, memang Syafiq Rahim ni besar jugalah impact dia, sebab dia boleh kawal bahagian tengah dengan baik. Lepas tu dia boleh cipta peluang, masih boleh lah walaupun tak sehebat dulu, tapi sekurang-kurangnya dia ada satu impak yang positif kat dalam pasukan tu. Jadi bila kita bincang dengan tentang Syafiq Rahim ni, aku not 100% excited lah, tapi aku rasa benda ni cukup positif lah untuk moral squad, untuk membimbing budak-budak muda yang ada dalam JDT tu. Sebab aku rasa ini memang in term of squad depth, kau nak bimbing budak-budak muda yang ada dalam pasukan JDT tu yang baru meningkat naik, ada budak 19 tahun dan budak-budak yang atasan tu. So aku rasa ini adalah satu leader terbaik lah untuk pimpin diorang untuk naik ke satu level yang lain. Yes, aku setuju juga dengan statement tu. Sebab kita tengok Syafiq, walaupun in case lah kalau dia tak always main first E pun kan, at least time training dia boleh sharekan dia punya experience lah dengan budak-budak muda. Macam kita tahu dalam squad JDT pun next season ada juga 2-3 player kan, yang player muda yang memang diserap masuk dalam JDT 1 kan. So aku tak nafikan benda tu. Memang pasal salah satu faktor lah TMJ panggil balik Syafiq masuk squad. Okay, Hakim, isu Sumare macam mana je? Pendapat kau? Memang nak kupas lebih-lebih tak boleh juga kan, takut nanti kita pula kena. So macam mana je kau punya pandangan isu Sumare?
Aku lah. Sebab kau tahu dalam kontrak pemain kau Sumaye, especially Sumaye, bila kau macam mana kau tertunggak 2 bulan, memang dalam kontrak Sumaye pun 2 bulan Sumaye dah boleh caw kalau tertunggak. Mungkin pada aku lah kemasukan apa ni, kalau nak kata kontroversi juga sebab itu daripada JDT sendiri, tapi aku rasa kesilapan ni start daripada PBNP juga sebab kau tak mampu, kau gagal membayar gaji Sumaye kan. Sedangkan dalam kontrak tu dah mengatakan yang kalau kau tak bayar 2 bulan, kau boleh caw, kau boleh keluar lah daripada Pahang. So pada aku isu kontroversi ni boleh jadi salah PBNP. Dalam yang sama, JDT pun dia menggunakan satu kesempatan untuk dia kata apa, sebab mungkin sekarang ni kita tahu kan isu tengah panas Selangor dengan JDT. Dia akan gunakan Selangor sebagai orang kata apa ni, kalau orang kata kami hitamkan Selangor lah. Dia orang gunakan Selangor ni untuk salahkan Selangor. Selangor ni macam jahat lah apa kan. So pada aku dua-dua salah lah. Sumaye pun salah juga sebenarnya sebab dia ikut plan, dia ikut benda rancangan-rancangan ni kan. Kalau pada aku lah, aku nampak macam tu lah. Dan aku ada perasan tau dekat social media kan, ada yang taklah blame, dia macam tengah-tengah tau. Ada yang tak blame JDT, ada yang tak blame Selangor, tapi 100% blame Sumaye. Sebab dia punya sikap tu macam tak profesional lah. Dia tunjukkan kontrak dia Selangor offer tu. Itu pun pada aku memang Sumaye pun satu juga. Dia macam itu yang macam aku cakap tadi lah, dia mungkin ikut rancangan yang TMJ dah atur kan untuk diorang kenakan Selangor, dia buatlah macam tu. Tapi pada aku Sumaye, kau as player yang satu Malaysia ni sayang tau, memang tak boleh nafi. Even kalau tanya mana-mana fan yang tengok bola pun, mesti yang tak tengok bola pun mesti dia akan kenal Sumaye. So Sumaye ni yang apa ni, yang menjana kita punya apa ni skuad negara daripada belah flank lah kalau korang perasan. So pada aku bila tindakan kau buat macam ni, kau daripada the most loved player in Malaysia kau tu disebabkan satu kontroversi. Memang susah lah bila seorang player tu dah semua fans kenal, semua fans sayang. Bila dia buat satu kontroversi, boleh sebabkan satu, bila fans dah kecam, secara tak langsung moral player tu boleh down tau. Ini apa yang aku belajar lah daripada psikologi sukan. Okay. Apa yang jadi antara player dan juga kedua kelab ni, biarlah diorang settle sendiri secara profesional lah. Sebab kalau kita tengok lah dalam liga kita ni, kelab bergaduh lama mana pun tak guna. Sebab liga kita punya skop ni tak besar tau compare dengan negara-negara lain ni. Dia macam pimai-pimai jumpa juga kan. Itulah, kalau gaduh kau gaduh macam mana pun last kau jumpa juga, and then kau baik juga benda tu. So benda tapi kita masih lagi ni. Yang peliknya owner kadang-kadang relax je, tapi fans yang macam menyalak lebih sebenarnya. Itu satu hal juga tu. Sebab lagi satu pada aku, sebab kita punya liga kita ni masih lagi ke negeri kan. Jadi dia rival negeri lah. Dia bukan rival dalam satu bandar ke apa, dia lebih kepada negeri. Yang negeri ni yang kadang jadi panas kadang. Itulah pada aku lah. Sila. Dia bagi aku isu macam ni dia macam memang tak nampak profesional. Tapi kalau nak fikir daripada positifnya, kita tak boleh nak salahkan Sumaye 100% lah dalam hal ni. Sebab jawapan aku mudah dan simple. Sebagai manusia yang kehidupan memerlukan wang untuk hidup, kalau aku jadi Sumaye, aku pun akan pergi. Tak kisahlah orang nak kata mata duitan ke atau tak mengenal jasa. Tapi korang boleh fikir tak betapa seorang player tu mampu menggagalkan konsistensi di dalam sebuah kelab, dan dia laris macam goreng pisang di dalam dunia bola sepak yang kejam ni. Liga memang mungkin agak terkesan sikit sebab kita memang tahu pasukan macam Pahang ni semua memang bagi satu hype ni cabaran. Jadi kat situ memang mungkin akan kurang kompetitif. Lagi satu benda, impak ni kepada skuad kebangsaan lah. Contohnya Sumaye, dia tak main first team. Dan Safawi, dia kena pilih lah antara Safawi dengan Sumaye sebab dia orang ni kan
first choice untuk sayap kanan. Jadi aku rasa mungkin akan kurang match fitness lah dalam perlawanan. Tapi aku setuju juga kalau itu punca player yang akan drop dan menyusahkan bola sepak negara. Tapi lagi satu perkara yang kau kena fikir adalah semua player nak rasa main kat international level yang paling tinggi, iaitu ACL atau AFC. Jadi aku rasa kalau Pahang berjaya buat benda tu sebelum ni, aku rasa ramai lagi player akan berhijrah ke sana untuk join Pahang. Jadi itu ada yang positif lah. Betul. Itu salah satu faktor lah. Sebab kita tengok lah, even kelab mana lagi dalam Malaysia nak dapat main ACL kan, AFC Champions League kot, liga tertinggi di Asia kan, dapat main tournament macam tu. Memang kalau tanya aku nak pergi kan, walaupun even kalau tak dapat first pun janji sampai dekat tahap macam tu. Okay, so bila isu ni panjang sangat kalau kita nak kupas tau. So aku kena stop dulu, takut dia terlampau meleret. Bila okay, kita masuk segmen kedua, kita nak sembang pasal Liga Malaysia start 5 Mac. Okay, aku nak tanya juga, tak kisah siapa nak jawab dulu. Kau rasa Liga akan start 5 Mac ataupun harapan palsu daripada MKM? Kita tengok Okay, jugalah. kalau aku Cuba cakap dulu. kalau aku tak tahu. Aku tak kalau aku Izan dulu lah. Tak, kalau. Aku nampak muka kau lagi ilmiah daripada aku ni. Sebab benda ni dia macam 50-50 tau. Aku senang je. Kalau kes tak naik, kita dapat, kalau Penny dapat turunkan kes, mungkin 5 match tu jadi. Tapi kalau dah sampai 5 match pun masih lagi beribu-ribu ke atas, aku kata itu mungkin fake hope lah. Memang itu memang harapan palsu lah. Memang ya. Pada aku memang macam tu lah. Tapi kan STL, aku dapat info yang dia orang terus jalan kan minggu depan STL Champions Cup terus sambung kan. Tahu aku lah, katanya sambung. Liga Tapi cuma buat sekarang ni, aku ada gak tanya player yang aku kenal kan, buat masa sekarang dalam perancangan memang go on lah 5 Mac, tapi tak tahulah next punya info daripada MFL ke MKM macam mana kan. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan, dia boleh je buat. Tapi dengan perlu MKN ataupun MFL perlu sediakan SOP yang betul-betul ketat supaya untuk ni lah, untuk COVID tak tersebar melalui game match perlawanan Liga Malaysia ni kan. Contohnya seperti player-player tak dibenarkan untuk keluar ke tempat lain selain daripada training center dan juga stadium match sendiri. Maksudnya, dan so bila berjalan tu, so tak adalah benda macam kontak rapat, dia tak ada keluar ke mana-mana, so boleh elak lah daripada COVID tu kena dekat player. So tak ada kisah tu. Sebab kalau kita tengok team boleh start training minggu depan dengan syarat buat quarantine base. Maknanya team semua kena berkumpul sekali, mungkin kena duduk sekali ramai-ramai. Dan aku ada tengok dekat mana mungkin Perak nak jadikan UPSI sebagai orang punya camp untuk duduk kat situ dan training kat situ. So kalau aku fikir lah, kalau buat secara quarantine dan liga pun kita kena rentas negeri betul lah setiap team. Tapi masalahnya sekarang rentas negeri still lagi tak dibenarkan tau untuk apa-apa aktiviti sekalipun. Sebab tu aku tanya korang macam mana korang punya pandangan dengan benda ni. Sebenarnya kalau ada nak ni kan? Sebenarnya kalau untuk rentas negeri, kau tak silap aku lah, untuk hal-hal penting seperti macam apa yang penting. Contoh kalau untuk bila Liga start untuk match ni, aku rasa dibenarkan lah. Tapi dengan syarat diorang kena, after diorang sampai dekat tempat negeri tu, diorang dah tak boleh keluar ke mana-mana, and diorang kena duduk dalam bilik hotel diorang je. So maksudnya sekarang ni Liga boleh start, diorang boleh rentas negeri apa semua, tapi diorang tak boleh keluar mana lah. Diorang kena dalam hotel, training dalam bilik kan. Macam PMGC, PUBG tu diorang main dalam bilik je, tak boleh ke mana. Tapi kalau MKN tak benarkan, mungkin Liga boleh dibuat untuk dalam satu negeri. Contoh kita boleh ambil macam Pahang, kita tahu dia kurang kes kan. Dia Pahang, Perlis, Perak, Perak kurang tak. So boleh buat situ lah.
tak ada masalah sebenarnya. Okay, aku nak tanya Daniel Gacak lah. Daniel macam tengah tunggu je kan. Nak tanya. Sebelum Liga start, kita start dengan Sumasing tu kan. Jadi di Kedah kan. Sumasing. Prediction kau macam mana? Pada aku, walaupun line up Kedah pun agak solid dengan complete dari segi ni semua, tapi aku rasa JDT akan manage the game well lah. Walaupun dia orang tak ada time untuk bentuk persefahaman dengan lebih utuh dalam kalangan pemain tu, tapi aku rasa dia orang cukup mengenali dan dia orang dah biasa lah dengan corak dan taktikal yang diserapkan oleh jurulatih itu sendiri. Jadi aku rasa mungkin JDT akan menang dalam 3-1 atau 2-1 lah, lebih kurang. Aku tak expect besar, tapi Besar. Okay, so kau pilih JDT lah. Okay, Im, prediction JDT Kedah Sumbasing. Kalau ikutkan, aku sebenarnya tak bergemang dengan dua-dua tim ni sebenarnya. Tapi daripada segi line up, daripada segi lah dengan tak main tak ada penyokong apa semua, aku nampak JDT boleh menang besar. Tapi mungkin dalam 4-2 itu, tentu lah. JDT Sebab juga. kita tengok kan baru-baru ni kan, baru banyak game yang kalau even kat Eropah pun game tak ada penyokong. Seolah-olah gol yang diorang buat tu macam tak ada pressure tau. Kadang sampai kena 6, kena apa semua. So dah aku JDT mungkin boleh menang besar dengan tak ada penyokong sebab dia tak ada tekanan. Izan, macam mana Izan? Kalau bagi aku lah, aku tak nak expect tinggi sangat sebab kita tahu Kedah ni dia tiba-tiba je boleh buat comeback, tiba-tiba boleh jadi kuat. Kalau kita tengok untuk macam tahun lepas Sumbasing, kita tengok player-player yang diturunkan oleh Penyamura, tengok memang solid and boleh confirm menang besar. Tapi hakikatnya boleh just menang tipis 1-0. Itu jaringan daripada Mauricio, tak tandukkan. So aku tak nak predict lebih sangat lah. Tapi aku rasa JT boleh menang, tapi tak besar. Dalam berbeza 2 atau 1 gol macam tu. Aku pilih, kalau korang pilih JT, aku pilih Kedah. Kita bagi balance sikit lah. Sebab aku tengok kan 2017 kan, tak salah aku, Kedah pernah menang juga kan dengan JT Piala Sumbasing. Yang time Badrul Bhatia skor dari jauh tu. Yep. So aku rasa dengan Kedah punya squad season ni, lepas tu sebab dia orang ada Rabiat Tayar satu, dengan masuknya Anumantan yang import Singapura tu kan, aku rasa sebab player tu mungkin dah pernah tahu Aidil Syahrin punya cara macam ni. So tak mustahil lah aku rasa Kedah boleh buat kejutan lah untuk Sumbasing. Ya, aku setuju juga. Itulah. Sebab macam aku cakap, Kedah kita tak boleh jangka dia pergi macam ni. Kadang-kadang tiba-tiba dia power. Kadang-kadang tengok kadang masa dia lemah. Tapi kalau Kedah tapi sebabkan semua dah tahu kat kelemahan Farizal, iaitu KPJT. Farizal dia tak boleh kalau bola tu tinggi, ataupun shoot berjauh. So kalau Kedah buat macam sepakan Badrul Bhatia masa 2017 tu, kemungkinan Kedah boleh menjuara untuk Piala Sumbasing. Yang penting kau berjaya tembus kau punya pertahanan JDT lah. Sebab pertahanan JDT ni kebal. Kalau kau boleh tembus, insyaAllah kau boleh gol. InsyaAllah. Okay, dah lama sangat sembang pasal JDT. Kita masuk Melaka pula. Tak, Hawau. Melaka. Aku lah nak jadikan Melaka. Tiap season lah aku dah cakap kan, ada je isu pasal Melaka kan. Melaka bila orang out isu pasal Melaka, tak lain tak bukan kabel lah. Tengok lah sekarang ni, tunggakan gaji. Yang aku baca ada yang cakap tunggakan 7 bulan, ada yang cakap 8 bulan. Tapi yang mana yang betul aku tak sure. Ada yang setahun. Ada yang setahun. Setahun. Dia macam, aku rasa macam player ni buat kerja amal lah. Main untuk dapatkan peluh, dapatkan sihat. Dia macam umpama kau main untuk wakil sekolah ya. Main tak ada dapat duit apa-apa. Duit apa penat. Macam dapat nama. So bila rumah aku kat Sepang ke ni? Okay. Bila semalam tak silap semalam je aku yang Melaka keluarkan sendiri statement yang diorang dah bayar 10 player diorang bayar gaji tu. Tapi salah seorang import Melaka sini cakap dia tak dapat apa-apa bayaran.
Diorang. Dua orang. Diorang tak Kak diorang Rafan dengan Uci Akbar. cakap diorang tak ada dapat apa-apa bayaran lagi. So time tu orang macam orang baru nak macam nak bangga cakap okay, Melaka boleh settlekan masalah gaji ni. Tapi bila dua orang player ni cakap diorang tak dapat terima bayaran lagi, orang macam skeptikal. Melaka kabel macam mana tu dekat FAM. Memang kan even Kelantan tu dah hutang dah berzaman. Tapi FAM boleh kacau. Dan Melaka ni hutang baru pun FAM tak kacau, buat bodoh macam okey tengok macam mana. Macam Macam tak ada apa-apa tindakan drastik. Tu aku macam Dia bukan lain satu macam season, kabel ni. boy. Almost tiap season. Tu lah pasal. Yang pasal kenapa Melaka ni tak ada apa kacau. Okay, first yang kita kena tahu, Musa punya presiden yang masa zaman-zaman diorang dulu lah, Datuk Wira Yusof Mahdi. Dan Datuk Wira Yusof Mahdi ni tak silap aku timbalan ke manager pada Malaysia, FAM lah. Yang boleh dikatakan dia duduk dalam orang tertinggi FM sebab dia masa kongres yang TMJ naik tu dia menang, dia ada menang. So pada aku Melaka dia selamat kat situ lah bila kau punya apa ni presiden persatuan kau yang berada dalam FM, kau boleh selamat kat situ. Mungkin kau boleh cover sampai bila-bila kan. Tapi tu lah, kau bila kau buat macam tu kau tekan tim lain. Itu masalah yang Melaka ni orang marah bila dia isu tentang gaji. Tak, pasal kabel apa semua. Lain satu, Melaka ni siap boleh buat lawak lagi pagi tadi. Aku buka IG, lepas tu dia punya presiden tak saku, dia kata masalah line problem. Tak boleh nak transit dekat e-com player. Itu macam aku macam kau pakai bank mana tu? Dia punya alasan line bank problem tu kan aku tak tahulah. Sebab mana dia fikir nak bagi alasan tu kan. Line bank problem. Dengan confident cakap. Bank guna hotspot orang lain ke apa? Itulah pasal. Memang kau nak buat kelakar pun nak agak lah. Tak payahlah macam nak penipu kau tu. Tak payahlah macam budak tadika yang penipu. Umpama macam kau kantoi dengan mak kau pergi paya ke gimana kan. Kau buat alasan bodoh. Macam tu ke. Kau jangan buat macam tu. Kau profesional. Kau bukan budak-budak lagi. Apa? Ada yang lagi kelakar sebenarnya tau. Kau dah lah gaji, kau dah lah tak tawar isu gaji. Lepas tu kau berangan-angan nak buat fasiliti macam JDT. Kau ingat kau siapa? Kau fikirlah kau gaji pun tak bayar atau angan-angan kau tinggi. Aduh. Ibarat macam contoh lah, kau dah lah nak bagi makan apa ni, contoh, aku contoh lah kan. Tak. Contoh lah kalau sebuah keluarga, kau seorang bapa, kau nak bagi anak makan susah, lepas tu kau bercita-cita nak tambah bini. Macam tu lah. Apa sebab cita-cita tu free. Melaka kan tak keluar duit. Itulah. Daniel, kau rasa kau pun ada tak? Ada benda nak cakap Daniel. Bagi aku yang isu macam current friends dengan beberapa main seorang lagi main tu, aku rasa memang tak wajar sebab aku dengar pada mulut dia sendiri yang 3 bulan sekali dia mesti Melaka ni akan tangguh gaji pemain. Situasi macam ni memang menyedihkan lah sebab kau nak cakap pasal suasaan tapi benda macam ni pun kau tak dapat selesai kan. Ini dah tahun 2021 ini bukan zaman kuno. So sementara ni rangka kerja untuk development tu memang akan terganggu lah. Bagi aku Melaka ni pun salah juga sebab kau ambil import bukan main. Kau setiap tahun memang ada je isu keluar pasal Melaka ni. Dan isu nak bawa masuk pemain baru, import baru tu pun memang hangat gila masa awal-awal tahun. Tapi kau tengoklah macam tengah-tengah tahun macam mana. Tengah-tengah tahun dia memang akan timbul pasal isu gaji ni semua. Dan kalau kau tak mampu beli player berprofil tinggi ni, pada aku sarankan kau lebih berjimat lah. Dan satu lagi yang aku dengar adalah pengurusan dia orang macam dia kononnya ada cerita pasal nak bagi insentif yang lumayan lah kalau menang satu game tu, nak bagi bonus, tapi at last hapak pun tak ada. So aku rasa kat sini memang kau menguji main kau dah sebab kau dah mengkhianati dah usaha keras diorang kat atas padang. Tapi satunya aku tak suka sikap Melaka ni, diorang jenis yang bukan ukur baju di badan sendiri. Diorang tahu diri diorang ada hutang banyak. Tapi tadi aku dapat tengok dekat Twitter MFL,
Melaka dia dah sign 2 player import, seorang pada Brazil dan seorang daripada Filipina, iaitu pemain kebangsaan Filipina. Pemain kebangsaan. Kau tak rasa ke benda tu dia akan membuatkan hutang kau lagi tinggi? So better duit yang ada, kau bayar dulu hutang-hutang gaji player yang lama daripada kau beli import baru. Cukup untuk kau sign player tempatan yang budak-budak baru sudahlah. Tak payah kau nak sign import bagai yang mahal. Sudahnya kau banyak hutang, lepas tu kau silap kau boleh kena gantung dengan FIFA. Kau boleh ni kot, aku rasa kau boleh, yang pemain-pemain pengalaman ni kau ni lah, kau jual lah, kau jual, kau dapatkan dana untuk kau bayar gaji. Lepas tu tak pun kau ambil lah benda. Nak import pun ambil import, janganlah ambil import yang player kebangsaan ke apa, gila import player kebangsaan. Ni Filipina kot. Filipina level dah masuk Piala Asia. Kita belum lagi. Kita baru tempat ke-12 dalam Asia. Jauh tu. Itulah pasal. Kau nak ambil player kebangsaan. Memang kalau player kebangsaan ni, kalau tengok market dia memang tinggi. Dia lagi bila kau nak tukarkan gaji daripada USD ke ringgit Malaysia, kau nak bayar memang payah tu. Gabak. 2,000. Yang tu pasal gaji satu hal. Lepas tu Melaka United ni, satu lagi isu yang memang pernah jadi kontroversi. Kalau kau ingat lah, yang salah seorang management Melaka, aku tak ingat jawatan dia apa, yang time press conference dia boleh pula pakai jersey Liverpool. Dia tak pakai jersey Melaka tu. Baru lagi benda tu. Dia tak salah aku time tu dia umumkan dia punya line up management, tak salah aku. Memang nampak sangat lah dia punya knowledge tentang bola tu memang out gila lah. Memang bodoh lah. Dah ada jawatan dalam team. Habis tu time press conference, benda acara rasmi kot. Kau boleh pula pakai jersey kat luar. So umpama macam ni lah. Umpama kau beli satu klub kau beli satu klub ni, tapi kau macam nak tak nak je manage. Kau macam okay lah, janji aku dapat nama, aku dapat allowance. So dah macam tu je lah. Kau tak tahu nak buat apa. Boleh dikatakan ini bukan dia anak tirikan lagi lah. Ni dah macam dia anak pungutkan lagi tu. Dia anak sampahkan lagi. Anak tiri pun at least baik lah dengan bapak dia kan. Ni kalau dah macam ni, dah macam kau mempungutkan anak tu, memang melampau sangat tu. Melaka tak tahu cakap apa. Isu gaji ni pun aku rasa yang paling tinggi sekali Melaka lah. Kalau nak timbang tim lain kurang lah. Melaka ni elok kau main Liga M3 lah. Yang pelik tu tak ada tindakan daripada FAM. Itu aku punya pelik tu dia. Cuma satunya kesian dekat fans lah kalau tengok kan. Daripada zaman Melaka Liga FAM dia orang naik, macam mana fans stay dengan dia orang. Tapi bila dah naik Liga Super, lepas tu management buat tarik ni dengan team. So, macam kalau kena memang marah gila daripada Liga FAM stay dengan team. Lah sampai bila nakkan penyokong buat usuhan dekat persatuan kau. Lagipun kau bila buat macam tu, kau panggil backup. Itu kau yang kau takut. Nampak dah situ dah nampak lah. So Melaka ni kita nak cerita pasal kabel pun tak boleh lah, sebab kabel kita pun tak besar macam kabel Melaka kan. Betul lah. So kita tak nak buat apa. Ini aku dah cakap ni cukup petapis dah sebenarnya. Kalau tak lagi teruk aku bash Melaka ni kau. Sebab benda ni memang tak boleh babe. Aku tak boleh tu. Nak kata kabel pun dia punya presiden pun duduk nombor 2 bawah presiden FAM. Kau nak buat macam mana? Itulah. Bila kita sembang pasal MFL kan. MFL ada yang cakap MFL pun backup Melaka. So kita nak masuk pula sikit pasal MFL. Semalam MFL dah launch lah yang diorang nak kerjasama dengan satu macam company. Company. Nak release apps ni, nama app Shoot. Shoot jangan tak shoot ke apa tak lain dia. Ada Hamidin pegang ni. So Daniel, kau rasa macam ni, adakah apps ni boleh bagi satu pembaharuan dalam Liga Malaysia? Sebab ada yang cakap tau, apps macam ni dah banyak dah sebenarnya dalam Malaysia ni, yang provide info, provide statistik kan. Lepas tu ada yang cakap, why not daripada buat apps macam tu, buatlah satu apps yang ada semua live streaming dalam tu. Live streaming yang lagi komplit lah. So bila fans nak tengok pun just cari dalam tu je.
untuk setiap game. Okey. Semalam MFL menerusi kerjasama Inggeris Teknologi lah. Dia wujudkan satu app ni nama Shoot. So memang kau dapat lihat kat sini lah. Dia pada aku memang betul dah banyak pun kat Malaysia ni setakat nak berita info kandungan bola sepak Malaysia dalam satu aplikasi. Tapi kali ni lain sikit sebab dia ada pasukan Liga Malaysia, EMFL, pasukan kebangsaan, lelaki dan wanita. Lepas tu bola sepak pantai pun dia ada sekali, dengan pertandingan anjuran FAM pun dia ada sekali. So kita nampak inisiatif pembaruan dengan mendapatkan jurang antara hubungan menyokong dan pasukan dengan kelab kesayangan dia. Dan ganjaran untuk aplikasi ni pun diberikan lah, tapi tak adalah sebesar mana pun. Ada Memang ganjaran? betul lah aplikasi ni. Ada ganjaran eh? Ya. Ada? Oh, macam menarik. Macam sahabat Tapi aku tak tahu ganjaran apa. dia bukan grand sangat lah. Tapi okey lah, at least ada lah. Memang betul lah aplikasi ni bagus, tapi pada aku nak satu yang lebih outstanding tau. Bukan outstanding tu bukan apa, aku nak macam Fantasy Super League yang baru boleh nampak seronok, sebab attraction tu memang akan lebih lah. Sebab orang bukan just nak info gitu-gitu je. Sekarang ni zaman hiburan kan, so orang nak hiburan lah di samping info. So aku nak dia orang buat pembaruan macam tu lah dengan pemilihan player tu. Lepas tu aku nak ganjaran yang lebih lumayan lah. Dan walaupun benda ni just sekadar app, aku rasa dia tak boleh dipandang remeh lah. Sebab bila kau wujudkan app yang macam aku sebut tadi, dia macam dapat bagi satu kembalikan minat lah pada orang yang dah lama tak kisah pasal Liga M. Dan aku baca pasal app yang semalam ni pun, dia bukan setakat jaring pendapatan selain penaja, tiket atau cenderahati lah. Dia perkongsian hasil pendapatan dengan kelab. So dia secara tak langsung dia akan bantu kelab tu lah, which is sekarang ni kan musim COVID. So dia dapat membantu serba sikit lah untuk meringankan beban diorang. So itu lah perkara yang positif. Sebenarnya aku sokong kat apa dia cakap. Kalau app takkan nak dalam app tu just macam perkembangan terkini je. At least ada lah macam ada at least lah game macam Fantasy Premier League. At least tu lah. Tak pun kau letak macam pembelian tiket ke apa. Takkan setiap kali nak beli tiket orang kena buka tiket hotline kot. Bisyang lah. So at least benda ni bila satukan semua, dia akan jadi senang tau. Streaming ada dalam tu. Kau punya macam merchandise, jualan jersey klub-klub lain ke apa kan. So benda tu untuk dikombainkan supaya untuk jadi mudahkan orang untuk beli. Takkan kalau macam contoh orang ni dulu apa dia orang dia fans Selangor. Tapi nak beli jersey klub lain, takkan dia nak pergi website dekat tu kan. Tak pun kalau tak ada website pun takkan nak pergi nak pergi beli dekat store kan. At least buatlah satu macam store dekat dalam app tu untuk senang mudahkan orang. Itu lah, aku setuju pula yang bab Fantasy League tu, kalau Liga M ada buat kat dalam aplikasi Shoot tu kan. Sebab last, tak silap aku, Fantasy Super League ni last ada 2016. Masa tu memang hot lah, tapi masa tu pun kalau main pun tak baloi sebab team banyak tengah barai. So untuk apps kali ni aku setuju kalau Fantasy League tu dah ada kan. So seronok pun seronok sebab kita dapat play Liga M, dapat pilih kita punya team. Kalau pasal macam Izan cakap tadi, jualan merchandise ke, nak beli tiket ke apa, aku pun setuju juga. Yang penting streaming tu. Sebab pilih Liga Perdana susah tau nak dapat ni. Even takkan nak kena bayar kat MySuju tu. Aku dah tengok kualiti dah macam 3GB lah. Itu dia punya line tu tak apa-apa lah. Masa percuma tu dia okey tau. Dia start berbayar ni, dia macam hanat ni line apa memang lah. scam betul lah. Itu lah pasal dah lah game KL tahun lepas aku tak dapat layan lagi masa lawan Penang apa. Aku dengan aku tak boleh pergi Penang, memang sakit hati Video dia pecah-pecah baik, dia kena bayar kan. Memang aku frust kat kalau MySuju ni, kau tahu tak dia punya live, dia macam kamera yang tu je. Kamera yang contoh lah, dia pegang kamera, dia cuma macam tu je. Itulah live dia. Lepas tu dia tak ada refresh ke apa kan. Tapi aku Shoot ni salah satu platform sesuai untuk kau ambil streaming lah. Tapi yang berkualiti lah, jangan bayar macam MySuju juga.
Tapi tu lah, bila ada stream yang tu kan, kemungkinan kalau macam tu lah, game hot kan, maybe server kan down lah sebab terlampau ramai. Macam iFix dulu pun pernah server down tu sebab ramai sangat tengok. So kalau nak buat live tu untuk macam liga-liga sosial ke, M3 ke, liga premier tu lah. Untuk liga utama jangan. Kalau boleh Liga Perdana lah. Liga Perdana sebab aku pun kecewa tak dapat tengok tim aku mainan. Aduh. Tak tahu cakap apa. Okay, jam dah nak dekat pukul 6. So aku tak nak buang masa lama. Aku rasa elok lah kita masuk dekat topik kita yang paling ditunggu-tunggu. Topik tentang Liverpool. Sonok ke Serok. Okay, let's do. Kena bedah ke MC. Bukan dua kali terus. Dengan MC Tiga boleh. Tiga kali. Dengan MC tu tak apalah, boleh maafkan lagi sebab MC lah calon juara kan. Tapi dengan Brighton ni, apa cerita ni sebenarnya ni? Itulah. Kita nak bahas nak tanya pun kan. Fans Liverpool tak ada dalam ni sebenarnya. Tu lah kita susah sikit. Kalau ada pun sedap lah sikit kita nak borak ke apa, kita nak bahas dia. Satu aku tengok Liverpool ni aku rasa dah boleh kot mandi bunga lah. Banyak sangat suwe dah ni kalau buat. Tapi kalau personalnya lah, kalau tengokkan match masa itu, masa lawan MC, aku tak tahulah sama ada defend orang Barai ataupun taktikal diorang Barai. Sebab apa tau? Sebab Alisson. Tak, sebab aku nak cakap taktikal Barai, position diorang 56 berbanding dengan Man City 44 je. So aku macam fikir juga benda tu, sama ada position diorang Barai ataupun defend je. Aku tak faham tu. Aku rasa banyak lah sebab Liverpool ni untuk kalah lawan MC tu. Aku tak ada dah menjangkakan sampai dia belasah dengan benda tu. Tapi aku rasa mungkin dia orang akan kalah dalam 2-1 macam tu, 1-0. Itu biasa lah. Tapi apa yang aku nampak dalam perlawanan ni, Liverpool kalah 1-4 ni dihiasi dengan 3 defensive error tau. 2 daripada Alisson dan 2 tu dihukum juga. Jadi sebelum ni tak ada pasukan yang betul-betul high pressing untuk 90 minit berdepan Liverpool. Ketika dia orang guna Fabinho ataupun Hendo di back tengah, selain daripada VVD, Gomez dengan Matip lah. Jadi apa yang berlaku adalah Liverpool cuba memastikan lawan mereka tak berada dalam kawasan yang lama lah, atau akses tercepat ke pertahanan. Jadi Liverpool dia lakukan gegen pressing untuk kurangkan aksi kat belakang. Macam aku cakap dalam live sebelum ni, sistem Klopp tu yang bantu untuk elakkan pertahanan diorang tu daripada nampak terdedah tau. Walaupun kalah, juga lebih nampak kepada ketumpulan barisan hadapan. Itu yang orang akan nampak lah. Dia lebih kepada barisan hadapan. Tapi kali ini, dia orang tumpul dekat depan dan dia orang juga rapuh ketika build up. Jadi Alisson, dia tak dapat platform dengan kaki ketika build up. Jadi dia mungkin lack of confidence dengan kat belakang tu. Kesannya City ni lagi-lagi kat separuh masa kedua dia orang terapkan taktik yang baru dan dapat bola dengan menggunakan pressure yang berterusan untuk memaksa Alisson. Kalau korang ada tengok gol kedua dengan ketiga Alisson tu, situasi dia hampir sama sebab dia nak cuba hantar bola kepada Arnold tapi tak ada option yang lebih jitu. Jadi dia orang terpaksa melakukan perkara tu. Jadi kat separuh masa kedua, City ni dia show dengan real quality, dengan kurangkan memilikan bola Liverpool lah. Dia buatkan Liverpool banyak bertahan kat kawasan sendiri. Tapi apa yang aku nampak, Pep ni dia ubah formasi dia dan sistem dia separuh masa kedua. Dia guna 4-4-2. Lepas tu dalam masa yang sama dia main 3 takal yang dah lama tak gunakan. Kalau kau tengok untuk gol pertama tu, dia tolak Bernardo Silva, main sebelah Foden. Selain daripada gunduhan, Raheem Sterling dengan Foden juga cukup penting lah. Sterling dia bagi ancaman kat Trent 51% tak silap aku belah Sterling. Sementara City yang strikerless formation ni jadikan Foden sebagai false nine. Jadi bagi aku Liverpool punya sistem ni dia dibayangi oleh keampuhan Man City punya tactical brilliance daripada Pep Guardiola ni sendiri. Sistem ni macam ibarat serampang 2 mata tau. Sebab kau tekan Arnold dekat belakang, dia halang back daripada naik atas.
Sebab kita tahu dia orang ni sumber kepada attacker Liverpool, Arnold dengan Robo ni. As we know, Hendo ni memang bagus untuk hantar bola kepada Trent atau Robo. So Pep ni dia guna winger untuk turun deep sikit, dia bantu Arnold dengan Robo. So back ni boleh give full attention kepada Salah dengan Mane. So kita tahu kat sini dia Liverpool ni dia yang berjaya sistem dia berjaya disekat dengan bagus oleh Man City. Sebab tu lah. Tengok macam tu. Pencerahan dengan Yang betul mistake tepat. Alisson gol tu. Kau boleh tahu dia macam kau boleh masuk extra arena. Dia macam seorang coach bercakap selepas match. Dia nak bagi tahu dekat anak buah dia. Tapi kan, Apa rasa lepas ni bermula dengan burn, kau boleh masuk ni. Tengok mistake Alisson tu 2 gol kan, macam dia cakap tadi hampir sama lah. Tapi aku rasa bila aku tengok gol tu, Alisson ni nak pass pun dia tak berapa ada option tau. Sebab kalau kau tengok time tu defend Liverpool tengah kaku, dia tak bergerak untuk minta bola pun. Kan? Diorang macam Kalau mengharapkan tengok bola tu Liverpool sampai tu, pada orang. Diorang macam tak minta pun. So aku rasa mistake tu nak salahkan Alisson 100% tu tak boleh jugalah. Tapi yang mistake dia sebab dia macam terlalu sambil lewa sangat lah. Tu mungkin silap dia lah. Dan satu lagi gol salah, penalti. Kau rasa memang penalti ke salah kan? Kalau Liverpool ni aku tak nak cakap sebenarnya. Sebab risau nanti ada budak-budak tu orang komen koyak dekat bawah ni kan. Aku risau. Kadang-kadang semua kau tengok dekat Instagram semua page-page lain dah kena siap kena DM dengan budak-budak fans Liverpool lagi. sebab troll Liverpool kena babe. Aku pun cakap mana nak cakap sebenarnya kalau pasal Liverpool ni. Risau. Kalau nak betul pun, kalau boleh biarlah fan-fan yang daripada Manchester tu yang tu. Sebab diorang memang dah lama tunggu benda ni. Diorang lebih layak lah. Kalau sebelum ni diorang kata, fan Liverpool kata Penaldes kan, Penandes kan. Kali ni kita biar je fan yang daripada Manchester merah ni yang bahan diorang. Kita tak payah bagi apa-apa gelaran lah. Aku dua kali dia Liverpool kalah straight ke 3 kali? 3 kali home. Wish. Tahu. 3 kali home, first dengan Burnley, second dengan Brighton, yang last ni dengan Man City. Weh, ni body babe. Aku tak tahu kenapa City dia dah, aku rasa Liverpool dia dah ni. Kalau pada aku Liverpool dah hilang moral untuk dia orang menang ke apa, sebab dia orang dengan masalah injurednya apa semua, patungan kalahnya apa semua, dia orang dah moral tu dah hilang. Dia orang dah tak boleh nak kejar. Man City pun ada balance satu game. So untuk aku Liverpool kalau dia kalah pun tak apa lah, dia orang dah tak boleh nak jadi champion sebab dia orang pun dah tak mampu lagi kan. Dia orang mungkin pada aku dia orang dah surrender lah. Yelah, bergelut dengan masalah play injured kot. Awal-awal lah itu nombor 1, tapi bila player injured kau jatuh lah, tu tak boleh nak elak lah. Cuma aku boleh share sikit lah kata-kata fans Liverpool lepas yang kalah ni. Kami fokus UCL, kami tak fokus EPL. Alah bodoh lah ya tu. Aku benda tu selalu lalu kat timeline Twitter aku. Alamak kita tengok UCL macam ni, kita tengok UCL macam ni. Kita tengok apa lah. Aku rasa dah kita sebab Liverpool nanti pasal aku pula kena kecam. Itulah aku risau. Aku tak nak ada yang aku risau, aku tak nak ada yang kena ugut rumah, kena bom ke, kena bini kena ugut, aku tak nak lah. Aku risau ni ke. Aku risau nanti ramai-ramai DM aku, kecam aku Kan yang kelakarnya yang PM tu dalam bapak orang weh. Oh, yang dalam bapak orang lagi. Kau jangan mention dulu, jangan. Sebab tahu dia tengok Jangan mention. Cuma satu je lah aku beri pesan dekat semua. Kita troll ni kalau dalam bola ni benda biasa lah. Dia macam fun tau. Nak bagi hypekan lagi tim-tim. Cuma setengah fans ni dia anggap benda tu macam serius tau. Alah, sedangkan benda ni kelab luar je kot. Daripada kau ambil serius kelab luar, baik fokus sokong kelab Liga Malaysia orang serius macam tu kan. Tapi kebanyakan aku tengok yang sepak koyak ni, fan-fan sepak koyak ni, kebanyakan dia bocah-bocah yang baru-baru nak berjinak, nak minat bola ni kan. Lepas tu koyak lebih dekat Twitter, dekat IG semua. Macam alah, kau
kau legend tim putu pun kau tak tahu, tapi kau sembang macam kau minat benda tu daripada kau lahir lagi, baik tak payah. Tak lagi kau nak kau nak kau lebih-lebih, kau lahir kat sana. Itulah masalahnya. Simple. Kau dekat Sebab liga sesama sendiri, pun liga okey. sendiri tak, maksudnya liga sendiri kau tak nak support. Tapi liga luar kau lebih-lebih pada kau punya liga sendiri kau, tim negeri kau. So macam Support lokal support lokal lah. Tapi aku bangga enggak kadang dengan fans lokal ni aku lemah. Ya, Nanti fans lokal kita pun kupas janganlah, segmen lain janganlah, nanti. jangan. Yang tu nanti segmen lain. Okay, Aku masa sedikit pun kenapa dah nak lebih dah. Tak boleh nak tarik panjang-panjang. Okay, sebab kita ada limit masa kita. So sebelum aku nak akhiri kita punya borak santai petang ni malam ni. Okay, aku nak ingatkan sekali lagi lah dekat semua supaya ramai-ramai kita semua jaga SOP. Kita kalau nak keluar make sure pakai face mask, bawa hand sanitizer. Yes, bawa hand sanitizer. Dan jangan lupa penjarakan fizikal 1 meter sekurang-kurangnya. Kalau bukan kita yang nak lengkupkan curve, nak bagi kes turun ni, siapa lagi? Kita jaga kita. Alright. Okay. Tak ada kepentingan jangan keluar. Tu je, senang. Tak ada kepentingan jangan keluar. Jangan nak kuarantin 3 hari ke apa. Kuarantin 10 hari ataupun 14 hari. Pak Menteri tu biarlah dia. Okay, so Kalau boleh dah boleh rentas mana-mana nanti kan. Aku tak ada yang gatal tangan pergi melancong Korang ni lah yang punca kenapa kes naik. Kau kena ingat kau pergi negara-negara yang tinggi-tinggi tu. Kita ni favor tak sampai 3,000, tak sampai berpuluh ribu macam negara lain. Okay, sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih dekat semua yang telah pun menonton borak santai bersama Anti Footballs dan juga telah pun menyokong kami selama ni. Tanpa anda semua siapalah kami. Okay, sekian terima kasih. Aku rasa itu saja dulu daripada kita orang pada episod kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.